Ada satu soalan yang saya rasa saya perlukan jawapan daripada anda. Anda rasa apakah kaitan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan motosikal yang sudah tamat tempoh cukai jalannya? Macam tak ada kan? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berasa sangat-sangat pelik dengan kerajaan perpaduan madani ini. Sebab apa tahu? Sebab menteri-menteri mereka ini banyak kali dah kita lihat membuat kerja-kerja yang di luar daripada skop mereka sebenarnya. Macam contohnya Kementerian Ekonomi nak bercerita tentang kos sara hidup. Kementerian Kos Sara Hidup pula nak bercerita tentang bekalan makanan. Menteri Keterjaminan Makanan pula cerita pasal naik lembu matador. So, kita rasa macam kelakar sebenarnya benda ini. Tetapi tuan-tuan sekalian, tidak ada benda yang lebih kelakar lagi berbanding dengan menteri daripada Kementerian Komunikasi dan Digital tiba-tiba pula begitu mengambil berat tentang penunggang motosikal yang menghantar makanan ini tidak ada cukai jalan, tidak ada lesen menunggang dan sebagainya. Tetapi itulah yang telah berlaku. Baru-baru ini, Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Fahmi Fadzil dalam Twitter beliau telah menyatakan beliau telah membuat satu pertemuan dengan wakil daripada syarikat-syarikat penghantar makanan ini seperti Foodpanda, GrabFood dan banyak lagi serta wakil daripada JPJ, wakil daripada Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga wakil daripada MDEC iaitu Malaysian Digital Economic Corporation membincangkan tentang bagaimanakah penghantar-penghantar makanan yang menggunakan motosikal ini boleh beroperasi tanpa mempunyai cukai jalan serta lesen menunggang yang sah. Ini berikutan kisah yang viral Abang Foodpanda yang motosikalnya telah disita oleh JPJ dalam satu sekatan jalan raya. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, benda ini sebenarnya mengundang persoalan begitu ramai pihak, terutamanya daripada netizen, termasuklah dalam Twitter itu sendiri. Rata-ratanya mempertikaikan kenapa Fahmi Fadzil nak buat kerja yang sepatutnya bukan kerja dia. Rata-ratanya mempersoalkan perkara ini sebenarnya berada di bawah bidang Kementerian Pengangkutan. Kerana mereka lah yang menyediakan tentang lesen lah dan sebagainya, penguatkuasaan semua bawah mereka. Tiba-tiba pula Kementerian Komunikasi dan Digital boleh nak masuk campur, panggil wakil CBJ lagi tu untuk membincangkan macam mana mereka ini boleh buat operasi tanpa cukai jalan dan sebagainya dan mungkinlah berbincang bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan macam saya katakan tadi, benda ini di bawah Kementerian Pengangkutan, di bawah Anthony Loke. Kenapa tiba-tiba pula Fahmi Fadzil nak menyebut dalam hal ini? Jump into the scene masalahnya. Bahkan ada sesetengah netizen yang mempertikaikan Fahmi. You boleh panggil wakil JPJ. Kenapa you tidak boleh panggil wakil daripada Kementerian Pengangkutan? Kenapa you tak bawa sekali Menteri Pengangkutan itu untuk mesyuarat sekali? Sekadar berlaku adil kepada Fahmi, beliau ada jawab. Beliau menyatakan kenapa beliau terlibat dengan mesyuarat tersebut kerana perkhidmatan penghantaran makanan ini berlesen di bawah MDEC. Tetapi Fahmi, benda ini berkaitan dengan lesen memandu dan juga cukai jalan. Kedua-dua benda itu terletak solely di bawah Kementerian Pengangkutan. Sepatutnya Kementerian Pengangkutan dan juga anda, Kementerian Komunikasi dan Digital, bergabung tenaga, buat satu joint task untuk panggil mereka ini, P-Hailing ke, panggil JPJ ke, panggil MDEC whatever ke, untuk berada dalam satu mesyuarat. Bukan anda seorang panggil. Sebab itu orang pertikaikan. Anda boleh panggil JPJ, anda boleh panggil MDEC, boleh panggil semua orang. Kenapa anda tak panggil wakil daripada Kementerian Pengangkutan? Kenapa tidak dilibatkan sekali Anthony Loke selaku Menteri Pengangkutan? Adakah anda nak menjadi Lone Ranger, nak jadi hero seorang-seorang? Itu yang kita pelik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Menteri-menteri Kerajaan Perpaduan Madani ini seolah-olahnya mempunyai masa yang begitu banyak sampai mereka boleh jump buat kerja yang bukan berada di bawah mereka punya job scope. Itu masalahnya. Kalau mereka buat kerja dengan bagus dalam kementerian mereka, ini tak ada masalah. Sebagai contoh, seandainya kalau prasarana internet dekat negara kita ini benar-benar mantap, masalah komunikasi dapat diselesaikan dan kemudian benda-benda berkaitan dengan agensi penerangan kerjaan seperti JCOM dan sebagainya dapat diperbaiki, fine lah, tak ada masalah seandainya kalau Fahmi Fadzil nak masuk dalam hal-hal yang melibatkan orang kata apa, perniagaan digital seperti e-hailing dan sebagainya. Tetapi kerja yang sedia ada pun tak siap-siap masalahnya. Kementerian Komunikasi dan Digital dilihat lebih bertindak sebagai agensi penguatkuasaan internet ataupun kalau zaman saya main MIRC dulu, kita panggil sebagai cybercop. Maknanya polis cyber yang dok nak tengok orang tu salah, orang ni salah, reprimand orang itu, reprimand orang ini, tahan orang itu, tahan orang ini, sekat itu, sekat ini. Itu sahaja kita nampak daripada Kementerian Komunikasi dan Digital.
Tetapi macam saya katakan tadi, masalah prasarana internet dekat Malaysia ini masih lagi tidak selesai. Rumah saya dekat Banting sebagai contohnya, sampai ke sudah tidak ada Unify. Walaupun kita sudah minta beberapa kali untuk pihak TM memasang kabel fiber dekat kawasan rumah kami tersebut. Bukan tak ada orang, ramai orang. Tetapi sampai sekarang tak selesai-selesai. Itu masalahnya tuan-tuan sekalian. Kerja yang ada, yang patut mereka buat, mereka tak buat. Mereka sibuk nak buat kerja orang lain. Kita tertanya-tanya, adakah sewaktu mereka ini menjawat jawatan menteri, mereka tidak diberikan briefing, tidak diberikan penerangan tentang apa sebenarnya job scope kementerian masing-masing, ataupun mereka ini mengambil satu mantra di mana mereka ini merupakan kerajaan perpaduan madani, mereka boleh buat apa saja. Menteri itu boleh buat kerja menteri ini boleh buat kerja menteri itu. Sebab, yelah, Sani Hamzah pun dah kata macam tu kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.